Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wala hawla wala quwwata illa billah illa aliyil azim. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur. Syukur seorang hamba adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur seorang anak, dia ingat akan ibu ayahnya, dia akan kembali kepada ibu ayahnya, kerana daripada ibu ayah itulah dia datang. Begitu juga kita dihidupkan, tempat kembali kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebelum kita dipanggil pulang dengan pulang kematian, pulanglah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pulang ke pangkal jalan, iaitu taubat. Allah menunggu kita untuk senantiasa bertaubat kepadanya. Allah sedang menunggu kita, dan Allah cukup suka dekat orang yang suka bertaubat, suka kembali. Anak kita pun kalau dia buat satu benda salah, dia kelak pada rumah, kita susah hati. Waktu dia balik, kita seronok balik. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menunggu taubat seorang hamba. Muslimin yang dirahmati Allah, ambillah kesempatan yang ada ini untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalil. Tidak ada yang lebih penting dalam hidup kita melainkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baik, kita masuk terus ke dalam kitab kita Bahrul Mazi. Ini tak apa, sihat sikit, tak boleh nak derah. Takut saya lagi rakam batuk banyak daripada rakam suara. Okey, kita sambung balik tentang masalah 221. Betul atau tidak? 219. Saf dan bahaya berselisih. Okey. Waqala musannif rahimahullahu ta'ala anhu, kata pengarang kitab ini Syekh Idris Al-Marbawi, dia ambil daripada kitab Hadis Mukhtasar Sahih At-Tirmizi. Dalam bahasa Arab Tuhfatul Ahwazi, dalam bahasa Melayu inilah kitab dia, nama dia Bahrul Madhi. Moga-moga Allah mengampuni dosa Syekh ini, moga-moga Allah mengampuni dosa kedua ibu bapanya, moga-moga Allah mengampuni dosa seluruh guru-gurunya, moga-moga Allah mengampuni dosa muslimin muslimat umumnya, termasuklah ibu ayah kita. Amin ya rabbal alamin. Yantafahu bi ila darain. Moga dimanfaatkan ilmu ini hingga akhirat. Baik, masalah saf dan bahaya berselisih. Pasal apa kena betul? Tak boleh bengkok-bengkok. Ya saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati Allah, membetulkan saf, nirai orang Kedah panggil. Nirai sembahyang berjemaah itu dituntut sangat-sangat oleh syarak. Sebagaimana keterangan di dalam masalah 208 sampai 215 itu, maka tidaklah saf itu boleh bengkang-bengkok, bahkan betul akan dia dan lurus dengan membetulkan bahu bertentangan dengan bahu seseorang. Bau sama bau, tumit sama tumit.
Maka jikalau bengkang bengkok ia dan tiada membetulkan hanya menurut suka masing-masing, dia nak naik ke depan, yang ni lepas ke belakang, yang tang ni ikut dan ya. Ni tanda dia disiplin, tuan-tuan. Islam ni dalam disiplin, nak tengok paling disiplin dalam sembahyang. Yang pertama disiplin waktu, masuk waktu solat. Yang kedua barisan kita nak tengok. Kalau yang tu pun tak boleh, tak payahlah. Kalau tak boleh masuk jemaah, tak boleh masuk saf, saya senang ceritalah, tak usah duk pilih lah macam tu. Muslimin yang dirahmati Allah. Hanya menurut suka masing-masing, iaitu seorang yang suka lepas ke hadapan, yang seorang suka lepas ke belakang. Maka jadilah ia membawa kepada perselisihan di dalam hati. Sebab apa dia jadi macam tu? Sebab dia duk rasa dia lebih. Sebab dia duk rasa dia pandai. Dia tak ikut hak Allah Ta'ala tetap, dia tak ikut hak Rasulullah ajak. Dia duk kira dia pandai dia ya. Tu dia kata ni ada masalah hati. Ujub nama dia. Apa dia ujub? Ujub dia macam riak. Riak dia nak tunjuk. Ujub dia rasa dalam hati dengan ilmu dia. Dia rasa dia pandai pada orang. Nak tegur tak peraya. Okey, tu yang dia buat. Ikut dan dia nak buat. Okey, baik. Inilah makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala takhtalifu fatakhtalifu qulubakum. Dan jangan berselisihan sekalian kamu pada membetulkan saf, dengan bahawa seseorang itu menurut kehendaknya sahaja, dan seorang yang lain menurut kehendaknya pula, hingga jadi seorang lepas ke hadapan dan seorang lepas ke belakang, dan jadi bengkang-bengkoklah saf. Punca dia. Maka berselisih hati kamu dengan sebabnya, atau Allah Ta'ala jadikan jatuh berseteru. Punca dia tadi. Ada jadi punca seteru dia mula daripada sebuah jemaah sembahyang. Dan bermusuh-musuhan dan berselisih-selisihan di dalam hati kerana menyalahi pada saf itu, menunjukkan bersalahan pada zahir. Macam mana nak tahu zahir? Tengok batin dia dari segi saf sembahyang. Nak tahu dalam, tengok solat. Banyak benda. Kalau nak tahu dalam, tengok solat dia. Tengok kata kita nak ambil jadi menantu, terus duduk tanya, hang ada duit berapa dalam bank? Hang anak orang kaya ke? Hang anak siapa dia? Dah tanya, mayang macam mana? Hang nak jadi menantu kita tadi. Kalau dia dengan sembahyang okey, insya-Allah dengan ni okey. Tapi kalau kaya sekalipun, hak Allah Ta'ala pun dia tuang, esok hak anak kita dia tuang macam tu lah. Tanya pada solatnya. Dan bersalahan zahir itu membawa kepada bersalahan pada batin. Ada masalah zahir, itulah masalah batin. Tu sebab ulama tasawuf kata, kalau mulut dia jahat, orang kita kata dia mulut yang jahat, hati dia baik, murung. Ulama tasawuf kata mulut jahat asal daripada hati yang jahat. Mulut duk maki hamun, saya ni dalam ni duk maki hamun macam-macam. Mulut duk melatah sebut dalam kain orang, dah kepala otak duk ingat kain dalam kain orang. Kalau dalam hati dia duk ingat Allah, 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 kalau dia telatah dia keluar pada Allah. Tu punca asal hati. Tengok dalam kitab Penawar Bagi Hati, balik cek balik kitab Sirus Salikin, hak yang kata hati tu bagaimana. Kita selalu duk cover balik, alah mulut dia yang jahat, hati dia baik. No. Macam mana zahir, macam itulah batin. Mana boleh tak selari roh dengan apa dia jasad. Roh, akal, okey, saya masukkan qalbun, hati, kalbu. Roh, hak tulah lah hati tadi. Akal, hak tulah. Nafsu, hak tulah lah. Yang ni benda yang batin. Saya ulang. Asal dia roh yang Allah Ta'ala pinjam dalam tubuh kita. Dalam roh ni ada nafsu. Dalam roh ni ada kalbu, hati. Dalam roh ni ada akal, ada nafsu, semua benda batin.
Dia ditumpangi akan jasad. Dia duduk dalam jasad. Jasad ni nak keluar macam mana gerak laku dia? Melalui roh ni lah. Macam mana bila dia dengar sembahyang, dia dengar azan, dia boleh bangkit? Sebab roh dia hidup. Hayya 'alas salah. Roh dia hidup. Dia habaq kat jasad, pipi jom. Roh yang mati, dia dengar pilah. Dia tak bangkit. Roh tu dah mati. Roh juga dipanggil sebagai semangat. Orang tua panggil semangat. Spirit. So, jaga-jaga tuan-tuan. Okey, baik. Lagi, kita dalam sikit. Dalam jasad kita ada roh. Roh kita ada dua. Nafsu, akal. Okey, ada nafsu, ada akal. Nafsu ni memang dah ada dah dalam roh. Tak usah duk buat lah. Keluar tu memang ada nafsu dah. Cuma siapakah yang memandu nafsu tu tadi? Akal. Akal ni adakah dia hidup sendiri? Tidak. Dia kena pandu dengan ilmu. Siapa ajak anak kita? Kitalah pemandu ilmu anak kita. Kalau kita pun kaki maki orang, anak kita pun kaki maki orang. Kalau kita rajin sembahyang, anak kita dipandu oleh ilmu. Ilmu siapa? Sabda yang kullu mauludin alal fitrah. Setiap anak ni dilahirkan dengan fitrah. Siapa yang mencorakkan dia? Ibu bapa dia. Kalau Yahudi, Yahudilah budak tu. Kalau Nasrani, Nasranilah budak tu. Okey kan? Dua-dua ada dalam roh. Cuma akal ini beza dia jauh daripada binatang. Binatang dia ada nafsu saja. Nafsu dia nak makan, dia nak beranak, dia nak menikah, dia nak ni, ikut dan dia nak berak ikut dan dia. Dia ada nafsu ya. Manusia ada akal. Akal akan hidup dengan ilmu. Tu kena bagi ilmu kat anak-anak. Sampai kita pun yang tua pun kena pergi cari ilmu. Supaya ilmu tu tadi menghidupkan akal, supaya kalahnya nafsu. Okey. Pasal apa berseteru macam yang disebut ini? Sebab dia lebih kepada akal, lebih pada nafsu dia. Dia kata dia yang betul, dia yang betul. Yang mengatakan dia betul, akal ke nafsu? Nafsu. Dia saja betul, dia saja betul. Dia rasa dia nak ke depan, dia punya pasal. Dia rasa nak belakang, dia punya pasal. Okey, muslimin yang dirahmati Allah. Terus 220 masalah hingar-bingar di dalam masjid. Hingar dalam masjid, kelahi dalam masjid, ataupun meniaga dalam masjid. Bermula hingar-bangar di dalam masjid itu telah tertegah ia pada syarak, seperti hingar-bangar dengan berbantah-bantahan. Bantah maksudnya dalam bracket berkelahi hang aku, mungkin dalam bab politik, mungkin dalam bab apa dia pegangan, apa dia masing-masing pegangan lah. Dan bertengkar-tengkaran dan berkata-kata, kata hang kata kat aku, dengan kata yang membawa kepada fitnah, kemusnahan. Fitnah ni kita duk tahu kata satu ya. Fitnah ni menyebut sesuatu yang tidak ada, yang direka-reka. Fitnah itu sebahagian daripada fitnah. Fitnah ni adalah perpecahan. Fitnah ni adalah kejatuhan. Fitnah ni terlalu besar, yang boleh menyebabkan perpecahan ke apa ke, maka dia akan berlaku fitnah. So, jangan punca kepada perpecahan. Adakah aku bercakap ni punca kepada perpecahan? Oh, rasa macam nak ada. Tak usah bercakap dalam masjid. Walaupun kita rasa kita betul. Nak cakap bab ni tu nampak lagi kalau dan aku kata habis dia ni pun tak main. Tegur pun saya lagi serot pula dah. Mau tegur serot, mau tegur serot. Serot tu kena tegur lah tu. Nak tegur dah tu. Kalau dia berlaku macam tu takut jadi fitnah. Tapi ke dia lah. Cuma kiah-kiah bila panggil tok guru main mengajak ke siapa-siapa ke kan. Kadang-kadang orang berubah dengan orang lain, dia tak boleh berubah dengan kita. Betul tak? Muslimin yang dirahmati Allah.
dengan dalil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum. Okey ya. Wahai syaitan al-aswaq, dan jauhkan olehmu sekalian daripada hingar-bangar pasar, yakni jangan di dalam masjid itu mengangkat suara, bertengkar-tengkaran dan sebagainya seperti di dalam pasar. RM5, RM5, kau ni dengar kata RM5, RM4, lawan duk letak harga pula dah. Tu kata lawan. Masjid bukan tempat berjual beli, kerana yang demikian itu menghinakan tempat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ni tempat mulia. Pasal apa? Dia pergi buat macam panggil tempat jual beli, duk tengkak-tengkak macam di pasar. Dan jadilah ia tiada berbezanya dengan tempat yang hina. Tak ada beza. Tang ni pun boleh bertengkak, tang nu pun boleh bertengkak. Okey, baik. Orang selalu kata, siapa tak boleh sembang politik dalam masjid? Okey. Punca dia kepada, kita balik pada fitnah tadi. Dia nak jadi fitnah ke nak jadi apa? Kalau jadi fitnah, diamlah, tak payah duk cerita. Saya kata politik tu lebih pada global lah, bukan pada punca yang satu. Kalau kita terbunyi ya, kita kata macam ni lah, peminat bola Arsenal ke Manchester United ke, malam tu kena terus duduk sembang bab tu. Sat lagi pasal apa? Hak yang kau ni dia Arsenal, hak belah ni Liverpool, belah tu Manchester, lama dah duduk dalam gua kan. Sat lagi bunyi, sat lagi hak gini terasa lah ni, terus duduk bercakap bab tu lah. Faham ke tak? Kan? Terus duduk sembang bab tu lah. Kalau dah kita tahu kata orang hak yang berkenaan tu ada, terus duduk sembang lah, sebab akan melukakan. Itulah mula fitnah. Begitu juga dengan politik. Nanti saya bagi contoh hak tu yang bola tadi. Begitu juga politik. Kita duk pergi pakui kepala pemimpin dia. Kawan ni dengar pun panas pungkuk. Orang duk tak panas kepala, dia panas pungkuk. Lalah hak dia bunyi sama, dan mula adalah lebih baik tak payahlah. Tu maksud dia, jangan bawa sesuatu hal di luar ke dalam masjid, sebab takut akan berlaku fitnah. Ya, walaupun kita benar. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey. Dah jadi macam pasar pula. Tiada beza tempat hina dengan tempat mulia. Kata Abu Isa, hadis ini hasan tu baik tapi gharib. Baik. Terus 221 bab majaa fi karahiyatil safi bainal sawari. Tu macam mana kalau kau tu duduk sebelah ni, kau ni duduk sebelah ni, macam mana Ustaz? Yang ni yang tu pun akan berlaku tu. Kalau dia duduk betul-betul dengan tiang, dia nak rokok gina. Tuan-tuan pernah tak? Tuan-tuan sembahyang belakang rapat dengan dinding ataupun tiang, tuan-tuan rokok jadi pernah tak? Boleh tak duduk tang tu? Okey, dia akan jadi sebelah sana seorang, belah sini seorang. Macam mana? Tu pun tetap berlaku. Yang tu pun tetap berlaku. Yang tu pun tetap akan berlaku. Okey, muslimin yang dirahmati Allah. Bab yang telah datang ia pernah menyatakan hadis tegah saf antara tiang. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, sembahyang yang bersaf itu terpuji kepada syarak. Ada saf terpuji kepada syarak. Kemudian daripada penuh satu saf, maka jadikanlah saf yang lain pula di belakang, dengan tiada berputus-putusan, tak boleh putus, dan tiada diselangi antara dua orang oleh satu, dan jikalau tiang sekalipun di antara dia ada tiang, atau dia duduk seorang-seorang belah tu, adakah dia termasuk jemaah? Tidak. Okey, baik. Dia mula tadi tanda tanya. Dia tanda tanya tu yang seronok, dia tunggu sampai habis lagi tengok. Mau kalau ada mai soalan tu lah. Kalau tak ada, tunggu bulan depan pula. Muslimin dirahmati Allah. Tambah-tambah lah dia kena ada jarak pula dah. Ada orang hantar gambar kat saya. Hak sembahyang di luar. Luar tu. Sambung hak kawan. Dia kata sah macam ni. Sah tak macam ni. Dia kira nak pakui lah. Saya kata lagi mana dia nampak soft depan, lagi mana dia dengar suara imam, lagi mana dia dengar suara penyambung mubalik dia, soft.
lagi mana dia tidak melebihi daripada jaraknya 200 hasta. Ada kata ulama 300 hasta. Ni satu hasta. Tapi kalau dia duduk di rumah dia dengar, dia sembahyang dengan kita, sah tak tu? Yang tu gaya lalik. Dia nak sambung dengan sepedia. Dia kata dia dengar suara. Dah nampak dah orang sembahyang di masjid tu? Tak nampak. Betul sembahyang macam mana di rumah? Tu tak boleh. Dia kena nampak pergerakan, dia kena nampak, dengar apa dia bacaan semua. Walaupun dia duduk jarak jauh. Dan dia pula kena ada jemaah dengan dia pula. Contoh. Dia ada saf. Tiba-tiba datang. Dia seorang yang terpisah. Dia tak ada jemaah lain menyambung, mewujudkan jemaah dengan dia pula. Maka tu tak boleh. Dia kena main duduk tang ni balik. Saf ketiga pula. Tapi kalau dia duduk belah tiang, dia seorang, tiba-tiba main seorang lagi, mengesahkan dia balik. Dia tak boleh terpisah seorang diri. Begitu juga dengan saf-saf, tiba-tiba dia duduk di seorang di belakang. Dia duduk seorang di belakang, kata Imam Nawawi, dia tak dapat pahala jemaah, tapi solat dia sah. Dia tak dapat pahala jemaah. Maka orang yang di depan dia mazhab Syafi'i kena mengundur ke belakang, ambil dia balik. Faham ke tak? Okey, muslimin yang dirahmati Allah. Tiba-tiba kita duduk sembahyang, kita rokok-rokok, sujud-sujud, nampak ada seorang duduk belakang. Kita pun habis hak kita mangkit apa semua, undur belakang, ambil hak dia tadi. Kesian kat dia, hak 27 dia tak dapat. Lepas tu orang depan macam mana? Kalau ada orang lain mai, masuk duduk tang tu. Ataupun kenjak tutup balik ruang soft tu balik. Okey, faham? Macam itulah keadaannya. Tapi ada juga hak tempat dia suka ambil hujung sekali. Dalam saf dia suka ambil hujung sekali. Yang tu Hanafi. Iaitu mazhab Hanafi, bukan mazhab Syafi'i. Ada, saya nampak hari tu. Siapa dia pergi ambil hujung sekali? Oh, ilmunya kurang. Saya habaq tu ya. Syafi'i dia akan duduk belakang tu imam. Betul dengan tu imam, dia akan ambil belah kanan daripada imam depan dia. Okey, faham lagi? Faham lagi? Muslimin yang dirahmati Allah. Terus kadang-kadang orang kita ni, dia banyak ibadah, dia panggil abid. Kalau baca dalam kitab Sirrus Salikin dan kitab Ihya Ulumuddin, ramai yang kuat ibadah tapi ilmu kurang. Dia panggil abid. Lain dengan orang alim. Orang alim dia sembahyang, dia tahu dia nak duduk tang mana. Orang yang rajin sembahyang tapi tak ada ilmu, dia main ikut dia. Hak tu beza. Dia sembahyang tak tinggal, tapi dia ikut dia. Beza dengan orang hak yang sembahyang, dia tahu nak duduk tang mana, jadi apa, jadi buat apa. Yang tu faqih dia panggil. Oh, kalau tiba-tiba tu imam jatuh, dia istikhlaf, dia naik ke depan, ganti balik. Yang tu, ni tak. Jatuh tu imam, habis, mayang lain. Puah. Sedangkan dia boleh buat istikhlaf. Jaga tuan-tuan. Kena ada orang faqih. Orang yang tahu nak bertindak bila-bila berlaku dalam solat kita. Dalam rumah tangga ke, dalam masjid ke, dalam qaryah, mesti kena ada orang yang faqih. Tempat rujuk kita. Dia tahu nak jadi apa, jadi tahu. Mau berjalan dia, musafir ya. Apa dia? Kalau musafir ya, apa dia? Jamak qasar. Adakah dituntut? Mau keluar kan kamu musafir, nak pergi ewa pun musafir ke, kira dia ke? Dia kata boleh. Wah. Daripada candik kurang nak pergi ewa apa boleh buat jamak qasar jam abang. Oh, dia kira musafir ya. Tu nama dia apa tu? Yang tu dia reti mayang lah, tapi dia tak reti fiqh. Tu kata kena ngaji. Ramai orang hak yang rajin mayang ya, 24 jam mayang. Tapi itu yang dibezakan oleh Imam Ghazali, yang disebut oleh Nabi SAW, sembahyang orang yang ada ilmu dengan sembahyang orang tak ada ilmu ni 70 darjat jauh beza. Darjat daripada satu ke dua pun bukan 1 hampir 70, 1 ke 2 pun 500 tahun perjalanan. Punya jarak jauh. Tu saya kata mailah bagi ada ilmu sikit. Tahu jadi macam mana buat macam ni, jadi buat macam mana. Dia kira hak tu lah, slot dia hak tu lah, dia tahu hak tu lah. Jam. Muslimin yang dirahmati Allah. Pelbagai tambah-tambah COVID-19 ni nak kena fiqh lain pula, nak kena fatwa lain pula. Ambil tahu, tolong ambil tahu. Dengan dia duk kira hak dia. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey.
Tiada berputus dijadikan saf lain pula di belakang dengan tiada berputus, dan tiada diselangi antara dua orang oleh sesuatu. Antara dua orang tadi jangan ada. Antara dua orang tadi jangan ada. Antara dua orang tadi jangan ada di tengah-tengah dia. Tapi kalau antara empat orang, antara dia ada, tak apa lagi. Antara dua orang ada tengah dia. Tak boleh. Faham lagi tak? Okey. Dia bawa anak. Anak dia bukan mumayyiz lagi, bukan mumayyiz, tak potong lagi, tak khitan lagi. Anak dia terputus saf tak? Okey, saya tak mau tanya seorang. Anak yang belum khitan terputus saf dah lagi. Okey, lah ni dia jatuh atas dia sembahyang jemaah dah lagi. Dia bawa najis tak? Dia bawa najis, tapi terus dia tak ada apalah sebab dia tak ni lagi dengan dia. Tiba-tiba dia duduk dengan kita pula pergi ambil saf tepi sekali. Anak duduk tang ni, kita ambil tepi sekali. Kita terputus tak daripada saf jemaah? Letak anak di tepi dinding lah, bukan kita duduk tepi dinding. Ataupun jaga juga. Ini ada perbincangan ulama tentang anak yang tak dikhitan lagi. Okey, muslimin yang dirahmati Allah. Terus ini ada perbincangan banyak lah. Tiada diselangi antara dua orang oleh sesuatu. Antara dua orang tak boleh ada sesuatu tu. Dan jikalau tiang sekalipun, dengan dalil hadis yang telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, ana Abdul Hamid ibni Mahmud qala sallaina khalfa amirin minal umara fatarrana an-nasu. Diriwayatkan daripada Abdul Hamid Ibnu Mahmud, katanya telah sembahyang kami di belakang seorang raja daripada beberapa raja, maka memaksa akan kami oleh orang-orang yakni bersampil-sampil dan bersesak-sesak hingga tiada lapang bagi kami berdiri sembahyang melainkan antara dua tiang. Fasallaina baina saratain, maka sembahyanglah kami antara dua tiang oleh sebab sesak itu. Falamma sallaina qala Anas ibnu Malik. Okey, ni sahabat Nabi nampak dan dia kata, kunna nattakhi hadha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka tak kala sudah sembahyang kami, berkatalah Anas bin Malik. Dia ni hidup zaman Nabi. Yang berlaku ni zaman tabi'. Demikian bunyi dia. Adakah kami meliharakan daripada sembahyang di antara dua tiang ini pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya tiada berputus-putusan saf sembahyang? Okey, dia jadi macam persoalan. Baik, hadis ni hasal lagi sahih. Dua. Masalah sembahyang antara dua tiang apa hukumnya? Kita terus pada ni lah. Kita tak bincang bab hadis sebab kita tak layak untuk membicarakan tentang apa maksud hadis. Kita tengok apa ulama nak kata. Kata Abu Isa At-Tirmizi, dan sungguhnya telah ditegah oleh satu kaum. Ni maksudnya satu kaum tegah, satu kaum ni kata apa? Maksudnya benda ni khilaf. Daripada ahli ilmu bahawa membikin saf antara dua tiang, dan dengan dialah berkata Ahmad, iaitu Ahmad bin Hambali dan Ishaq, dan telah mengharuskan oleh satu kaum daripada ahli ilmu yakni ulama fiqh yang demikian itu. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Kata Ibnul Al-Arabi, dan tiada khilaf pada harus sembahyang antara dua tiang itu pada masa kepecekannya. Pecek apa dia ni? Kepecekkan. Rumi tulis apa? Kepecekkan. Dan adapun serta masa berlapangnya, kepecek ni maksudnya terlalu rapat. Tak kira lah waktu terlalu rapat ke, tak kira lah terlalu lapang ke, dan keluasan, dan iaitu makruh ia bagi sembahyang berjemaah. Maka adapun sembahyang seorang diri, maka iaitu tiada mengapa. Makruh orang. Jangan duk lari piduk kat tiang. Kalau boleh sambung buat tempat lain. Dan sungguhnya telah sembahyang Nabi SAW di dalam Ka'batullah daripada segala tiang-tiangnya.
Boleh mayang dekat tiang ni, tak ada apa. Saya kata tak boleh mayang kat tiang pula. Boleh mayang kat tiang, cuma dalam mayang berjemaah sahaja. Mayang sendiri-sendiri tak ada apa. Ni pun ada juga yang mengatakan mayang seorang diri pun tak boleh dengan tiang. Oh punggah. Ada ulama kata macam tu. Maka habis yang Nabi sembahyang dalam Kaabah bukan dekat tepi tiang. Itu kata hak mayang seorang. Hak sembahyang ramai bermasalah. Kalau boleh pergi cari sambung. Jangan sambung dengan tiang, sambung dengan orang. Faham dah lagi? Baik, terus. Bab ma jaa fi salati khalfa as-saffi wahdah. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis sembahyang di belakang saf seorang diri. Kita sembahyang seorang diri belakang. Saf di depan, kita sembahyang seorang diri di belakang. Sembahyang jemaah ni perbincangan sembahyang jemaah. Ketahuilah kiranya ya saudaraku muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Sembahyang di belakang saf seorang diri itu ada beberapa masalah. Tolong mengaji tuan-tuan. Main masjid dah, cantik dah. Dan qaul ulama. Beberapa masalah dan qaul ulama. Maka lebih dahulu daripada masuk di dalam masalah-masalahnya diterangkan hadisnya yang telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. An Hilalin ibnu Yasaf qala akhadha Ziyadu ibnul Ja'di biyadi wa nahnu birraqah. Diriwayatkan daripada Hilal bin Yasaf, katanya telah memegang Ziyad ibnu Ja'di dengan tanganku pada halnya kami di tempat yang bernama Raqah kerana pergi ziarah seorang syekh. Faqama bi ala syekh yuqalu lahu wa bisahu ibnu Ma'bad min Bani Asad. Maka bangun ia denganku pergi atas seorang syekh itu. Dipanggil orang nama baginya Wabisah bin Ma'bad daripada Bani Asad, nama syekh tadi. Apakala sampai kami di hadapan syekh dan duduk bersama-sama di hadapannya, lalu berkata Ziyad, faqala Ziyad, haddasani hadha syekh anna rajulan salla khalfal saffi wahdah. Okey, ini masalah. Maka kata Ziyad, telah bercerita akan daku oleh ini syekh yang bernama Wabisah bin Ma'bad ini akan bahawasanya seorang laki-laki telah sembahyang ia di belakang saf seorang dirinya, dan sembahyang berjemaah itu imamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasyaikhu yasma', dan syekh itu mendengarkan apa kata Ziyad itu kepada Hilal bin Yasaf, seolah-olah mengakukan apa kata Ziyad betul daripadanya. Faham tak? Tak apalah, terus. Dan laki-laki yang berdiri sembahyang di belakang saf seorang diri itu sembahyang ia hingga habis. Dia sembahyang seorang-seorang, saf berlambak, tapi dia sembahyang seorang-seorang di belakang. Dan laki-laki yang berdiri sembahyang di belakang saf seorang diri itu sembahyang hingga habis. Maka dikhabarkan orang akan perbuatannya itu kepada Nabi. Cerita atas cerita, nak ambil hukum. Fa'amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'idal salah. Wah. Maka menyuruhlah akan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa mengulangkanlah ia akan sembahyangnya. Yang ini satu hukum. Orang yang terkeluar seolah-olah dia tak sembahyang daripada jemaah tadi. Sebab tadi dia niat berimam. Lepas tu pasal tak masuk dalam saf. Okey, satu. Soalan saya kedua. Imam perlu sebut makmum? Imam memang tak sebut makmum. Dia kena sebut imaman tak? Aku menjadi imam tak? Perlu tak? Dia tak perlu. Tapi kalau dia nak sebut pun boleh. Imam tak perlu sebut imaman. Dia tak sebut pun tak apa. Habis yang tuan-tuan pipi tengok ada orang lelaki mayang seorang, tuan-tuan pergi ikut belakang dia. Adakah perlu dia ubah niat? Tak perlu. Kita ikut je. Automatik akan jadi sembahyang berjemaah. Ni hak belakang yang ikut kena ada nama makmuman. Aku jadi makmum. Hak tu kena ada. Tiba-tiba sembahyang berjemaah niat makmuman yang duduk jauh pada orang semua. Faham ke tak? Ada kampung, nama pun kampung. Tiba-tiba dia duduk atas gunung seorang-seorang dia. Aku kampung tu. Bila yang duduk situ, hang duduk atas gunung. Aku orang kampung tu. Jam. Jenuh banci Pak Long ni.
Dia duduk jauh pada orang. Macam mana nak dikira dia sebagai jemaah tu? Okey, ini dasar hadis. Okey, tak habis lagi nah. Jangan pukul lagi. Yang tu nak faham satu hadis. Apa hukum dalam mazhab pula? Apa hukum pendapat ulama? Adakah dia tadi saya kata dah, Imam Nawawi kata dalam mazhab Syafi'i sah solatnya. Tapi hadis ni kata tak sah. Ada sebab. Dia sembahyang tu sah. Cuma dia tak dapat 27. Dia dapat satu saja. Rugi tuan-tuan main daripada jauh-jauh start motor. Dah lah start pula engkau pula pakai bubuh dengan tali lastik ya pun beda nak tarik naik spring piak dia dah kerung angkat balik bubuh mampus pula dah perung sampai duduk belakang seorang-seorang mayang. Allah rugi masuk sah senang. Tapi lah duk tengah PKP ni tak boleh nak masuk sah ikut dah agak lah. Sekali lagi kawan PKP sebelah kawan tu pula dia kata dia masuk sah betul dah. Tu jam jugalah. Masuk sah dalam keadaan masuk sah bukan masuk sah. Muslimin ni rahmati Allah. Tu pun nak kena terang balik sebab fatwa ni dah berubah dah ni. Fatwa masuk sah ni. Baik, terus. Okey, kalau ikut pada hadis ni Nabi suruh ulang balik. Tak habis lagi ni. Masalah 224. Sembahyang seorang diri di belakang saf apa hukumnya dan hukumnya. Kata Abu Isa At-Tirmizi dan sungguhnya telah ditegah oleh satu kaum. Bukan kata sepakat pun. Beza sepakat dengan khilaf. Kalau sepakat semua pendapat mengatakan ya. Tapi kalau khilaf ada satu kata boleh, satu kata yang tu khilaf. Maka jangan hukum lagi walaupun ada hadis. Ngaji bab khilaf, ngaji bab sepakat. Jangan jadi wahabi. Mula naik dah. Muslimin ni rahmati Allah. Okey, terus. Telah ditegah oleh satu kaum daripada ahli ilmu, yakni ahli fiqh, ulama fiqh, bahwasanya sembahyang seorang laki-laki di belakang saf dengan seorang diri itu, dan kata mereka itu diulang sembahyang apabila sembahyang di belakang saf dengan sendirinya. Dengan dialah berkata siapa? Ahmad dan Ishaq. Mazhab Hambali kata tak sah. Siapa sembahyang terasing daripada orang. Mazhab Hambali. Saudi mazhab Hambali ada lagi. Tapi kalau macam ni, tuan-tuan biasa pergi Mekah, tuan-tuan biasa pergi Madinah, ada tiba-tiba mai ada satu lampu ada 2-3 orang. Betul tak? Jauh pada saf dah, tiba-tiba ada 2-3 orang. Dah ada 2-3 orang ke seorang diri? 2-3 orang. Sah. Jangan seorang diri. Faham tak tahu? Tiba-tiba tahun ni ada kelompok hujan contohnya. Bila hujan, tahun ni ada kelompok. Syarat dia jangan seorang diri lah. Pada mazhab sah. Kalau kita boleh mai ke depan, mai masuk lagi boleh masuk. Itu mazhab Syafi'i. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey. Ahmad dan Ishaq. Dan sungguhnya telah berkata satu kaum daripada ahli ilmu memadai akan dia oleh sembahyangnya apabila sembahyang di belakang saf seorang diri. Sah, memadai. Maksudnya kata sah dia sembahyang seorang diri di belakang. Dan ialah qaul Sufyan As-Sauri, Ibnu Al-Mubarak dan Imam Asy-Syafi'i, mazhab kita. Dengar lagi. Okey. Dan sungguhnya telah berjalan satu kaum daripada ahli Kufah kepada hadis Wabisah bin Ma'bad. Di dalam masalah itu kata mereka itu barang siapa yang sembahyang di belakang saf seorang diri nescaya diulang sembahyangnya. Pendapat banyak. Lah ni tuan-tuan ikut mazhab mana? Syafi'i sah. Cuma perbincangan dia adakah dapat 27? Itu sahaja. Nah, ulang tak dapat langsung. Kalau dapat satu pun tak payah ulang. Kalau dapat satu mai jemaah tapi dapat satu perlu dah ulang? Tak perlu ulang. Tapi rasa rugi nak. Siapa nak mayang dengan kita hampir 2 kali mayang? Dia kerana kita orang nak kena mayang kali lagi. Tak pernah buat kerja dia orang. Faham tak? Hak senyum faham, hak tak faham tak faham. Kata Qastalani, Imam Qastalani pengarang kitab Sahih Bukhari. Dan telah berjalan kepada haram sembahyang seorang diri di belakang saf itu oleh Imam Ahmad dan Ishaq. Haram. Bukan tekan haram, malah tak sah siapa sembahyang seorang diri. Jadi sembahyang seorang. Ada lagi ujung tu. Tak ada dia nak sembahyang tang ni juga seorang-seorang dia. Ataupun dia sembahyang di luar seorang-seorang dia. Ada. Masjid Al-Hana saya kerap tengok. Dia sembahyang di luar seorang-seorang dia.
Tapi Syafi'i boleh kata lagi, boleh lagi lah Syafi'i. Tapi kalau dia mazhab Hambali, sah tak? Sah, malah haram atas perbuatan dia. Kalau seorang-seorang, kalau 2-3 orang, it's okay. Dan Ibnu Juzaimah kerana hadis wabisah itu sabit kepada hadis, ada ulama kata memang haram, memang tak boleh, memang tidak sah. Tapi apa siapa hak lain kata boleh? Sebab ada hadis lain pula. Okey nah, terus la salatan lil munfiradi khilaf safi, artinya tiada sembahyang bagi yang menunggalkan di belakang saf. Tidak ada yang dinamakan sembahyang melainkan dia kena masuk dalam jemaah. Kalau ada jemaah, masuk dalam jemaah, jangan duduk tepi sembahyang seorang-seorang. Yang tu bukan nama sembahyang, maka dia tidak sah, haram pada dia. Itu satu pendapat. Saya tak hukum lah, saya kata itu satu pendapat. Cuba ingat balik, siapa yang kata boleh tadi? Imam Syafi'i, lagi Imam Imam Syafi'i, lagi Imam Ibnu Al-Mubarak, lepas tu Imam Al-Thawri, Sufyan Al-Thawri, guru kepada Imam Syafi'i. Baik, adapun pada mazhab Syafi'i ni, kita ada sembahyang dah kan, mengaji bab ni. Sembahyang seorang diri di belakang saf itu maka iaitu makruh. Makruh macam mana? Apa dia masuk makruh? Kalau boleh tinggal buanglah, bukan haram. Pada masa bersatu jenis. Kalau dalam satu jenis, semua laki ya. Tapi kalau dia duduk terpisah, yang tu dua jenis, iaitu perempuan, takkan nak main masuk juga, makcik nak main masuk dalam tani juga. Oi, kita tengok-tengok awak makcik ni, tadi ustaz kata kena masuk jemaah sekali. Puah. Nasib baik dia terang ni. Okey Allah, dia bunyi dah. Hak perempuan lain jenis. Dia tu seorang-seorang diri, tiba-tiba dia seorang yang main. Dia kena duduk seorang-seorang diri, jangan duduk masuk sah pula saya lagi. Viral pula saya lagi. Okey kan? Okey. Adapun apabila bersalahan jenis seperti seorang perempuan yang sembahyang ia dan tiada beberapa perempuan, atau seperti khunsa dan tiada beberapa khunsa, takkan nak selok tengok kot, maka tiada makruh, bahkan sunat pula yang demikian itu. Khunsa, tuan-tuan, dia ada dua alat kelamin, kecacatan kelamin, dia ada dua, pedang pun ada, sarung pun ada. Hak yang sajak tu dia pergi cantah buang. Faham tak? Hak cantah buang tu dia tak kira khunsa. Yang kata khunsa, dia ada dua alat kelamin. Dua alat kelamin ni dia nak duduk dengan lelaki pun tak boleh, dia nak duduk dengan perempuan pun tak boleh. Tu khunsa. Nak tahu macam mana, mak pak dia saja yang tahu. Dia tu khunsa. Okey, baik. Tak tahulah macam mana. Tak ada kot kita no. Hak duk mengaku tu, hak tu pergi cantah, tu bukan khunsa. Hak tu geng Nagoya. Sulaiman dan dirahmati Allah. Tapi kalau macam tu sunat pula, ada satu kaum Hawa, ini kaum Adam. Yang tu sunat kena beza-bezakan. Jangan pergi duduk sekali. Tak pergi jadi ajaran sesat mana pula. Kita berhenti tahun dulu kot, tuan-tuan. Boleh pergi lagi ke ni? Nak tanya AJK lu, boleh lagi ke sikit ke? Habis. Alhamdulillah. Dia buat rakaman lah pula. Baik, terus bermula dalil atas yang demikian itu ialah hadis yang telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari an Abi Bakrah annahu dakhala wan Nabi sallallahu alaihi wasallam raki'un. Diriwayatkan daripada Abi Bakrah bahwasanya masuk ia sembahyang berjemaah serta Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang rokok. Faraka'a qabla an yusalli ila saffi. Apabila dilihatnya Nabi telah rokok, maka rokoklah ia kemudian daripada mengangkat takbiratul ihramnya sebelum ia sampai ke dalam saf. Sebelum sampai lagi dia dah angkat takbiratul ihram dah. Lepas tu dia berjalan. Okey ya. Maka manakala dilihat orang-orang akan dia demikian itu, datanglah iskal. Jadi masalah, muskil lah ni. Di hati orang, adakah sah atau tiada yang demikian itu? Bolehkah masuk-masuk, buka-buka pintu? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Memang hinjak nak masuk ke depan. Okey. Maka jadi iskal, muskil.
Maka ditanyalah fadzakaru dzalika lahu sallallahu alaihi wasallam, maka menyebutlah mereka itu akan demikian bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya ditakhirkan hukumnya. Bolehkah buat macam tu? Engkau takbiratul ihram tu daripada rumah. Allahu akbar. Contohlah, engkau takbiratul ihram tu daripada tempat ambil wudu. Amboi. Ataupun daripada tu pintu masuk tu, engkau dah. Lepas tu jalan mai sikit, berjalan mai sikit. Punya nak ambil rakaat bersama dengan Nabi. Dia tahu kata Nabi nak rokok dah. Dia angkat takbir siap-siap. Allahu akbar, Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah, dia berjalan sikit. Allahu akbar. Waktu sujud pun merangkak pi juga. Ada saya jumpa dah. Waktu sujud dia merangkak pi daripada muslimin mati Allah. Jaga mengaji. Faqala zadakallah harasan wala ta'da. Maka sabdanya mendoakan ke atas Abi Bakrah. Dia doalah, kiranya Allah Ta'ala tambahkan loba dan tamak engkau kepada khabar seperti ini. Dan jangan kamu ulang buat yang demikian itu. Jangan duk buat dah. Kan? Bagus. Nampak tu imam takbiratul ihram, terus takbiratul ihram. Bagus dah. Ni dak. Tok imam takbiratul sampai amin, dia duk none lagi. Takbiratul ula, tengok tu imam Allahu akbar, kita terus dia dah betul serban lagi lah. Loba ni maksudnya bersegera, tamak dengan pahala. Tu tamak dengan pahala tu pada mana dah nampak dia apa dia sambil berjalan tapi tu tak kena. Betul lah loba tapi tak kena. Okey, jangan duk ulang dah. Nabi kata tersebut di dalam Mughni Muhtaj. Mughni Muhtaj. Boleh sebut kitab betul-betul ya. Mughni Muhtaj. Dan diambil faham daripada hadis ini akan tiada lazim diulang sembahyang, dan bermula yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi itu telah menanggung ulama-ulama akan dia atas sunat kerana menghimpunkan antara dua dalil. Sungguhnya himpun begitu Imam Syafi'i telah mendhaifkan akan dia, dan ada katanya pada Qaul Qadim, dikalau sabit ia nescaya aku kata dengan dia. Kalau boleh tak payah buatlah. Kalau boleh main masuk dulu baru angkat takbiratul ihram. Okey. Terus masalah berdiri seorang diri di belakang saf, sahkah sembahyangnya? Kata Qastalani, dan jikalau sembahyang seorang laki-laki itu seorang dirinya di belakang saf, nescaya sah sembahyangnya. Ambil faham nah? Dia sembahyang tu sah di sisi Imam Syafi'i dan Maliki dan Abu Hanifah radhiyallahu anhum ajma'in. Tiga-tiga ni. Cuma Ahmad bin Hanbal, yakni mazhab Hambali saja kata tak sah. Faham nah? Tetapi makruh daripada sisi Syafi'iyah. Mazhab Syafi'i kata makruh perbuatan tu, tidak disukai. Bukan makruh tahrim, makruh tanziah, tapi tak disukai. Kalau boleh carilah masuk saf juga. Okey. Dan jika tiada kelapangan, tidak ada ruang, hendaklah jurus seorang daripadanya. Orang hak duduk depan dia tadi, mana dia ni? Dan jika tiada kelapangan, hendaklah jurus seorang daripadanya, kemudian daripada takbiratul ihram, dan yang kena tarik itu pun hendak turut akan dia berdiri sama-sama dengannya. Dia nak angkat takbiratul ihram, dia tarik seorang mai ke belakang. Kan kita pergi mayang dua orang kan duduk rapat. Kan kita pergi mayang mana-mana ke arek kita duduk rapat, lari satu tapak kaki, tiba-tiba mai hamba Allah duduk belakang kau ni nak sembahyang berjemaah, dia tarik kau ni mai belakang. Pernah tengok tak atau pernah buat tak? Ya, sebab dia pun nak dapat jemaah, dia tarik kau ni ke belakang. Maksudnya kita kena fakih sungguhlah, kita kena faham ni tak. Tata tu Allahu akbar, lepas takbiratul ihram nah, bukan tarik dulu tarik. Hak mengaji tadi dia faham. Oh, ada orang tumpah mayang, dia pun mengundang. Hak tak mengaji, tarik apa? Puah. Hak tu hak tak mengaji. Hak mengaji dia faham. Tak ada quick dia. Dia pun mengundang. Faham? Okey. Sebab apa? Sebab hari dia tak dapat. Kesian kat dia. Faham tak? Macam itulah kaedah pun, bila nak masuk saf tak boleh duduk terasing daripada orang lain. Habis takat tu.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan yang telah datang ia pada menyatakan hadis laki-laki yang sembahyang ia padahalnya besertanya seorang laki-laki. Ni ada lelaki sampai lelaki, tiba-tiba ada seorang lelaki lain nak masuk. Macam mana nak masuk? Nanti minggu depan, bulan depan kita akan bicarakan hal ini. InsyaAllah. Dekat tu saja tuan-tuan, minta ampun minta maaf kerana mengambil masa tuan-tuan. Dua kali bunyi lah. Minta ampun, minta maaf kalau ada terkasar bahasa terlajak bicara. Yang baiknya daripada Allah Subhanahu wa taala, segala kekusutan itu daripada diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna mutaba'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Salli ala